Assalamualaikum, nama saya Emily binti Alias. Saya daripada kumpulan 8. Saya akan membentangkan tugasan kumpulan penulisan kritik iaitu kurikulum High Scope. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nur Syafiqah Fitri binti Rais, Weiti Kinsim, Emily binti Alias, Nur Farah Syafina binti Nasuha, Ain Nur Hidayah binti Wa'eling. Pengenalan. High Scope dikembangkan oleh David Weikert pada tahun 1962. High Scope telah merevolusikan pendidikan awal kanak-kanak dengan pendekatan baru untuk pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan penyelidikan dan fokus kanak-kanak, kurikulum High Scope menggunakan proses yang direka telah dengan teliti yang dikenali sebagai pembelajaran penyertaan aktif untuk mencapai hasil memuaskan dan positif. Objektif atau faktor utama kurikulum High Scope. Yang pertama, fokus kepada membina keyakinan diri dan self-esteem kanak-kanak. Kedua, menggunakan konsep pembelajaran aktif yang berpusatkan kanak-kanak. Yang ketiga pula, meneroka persekitaran semula jadi. Yang terakhir, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangunkan kurikulum dan pengajaran. Kelebihan dan kelemahan kurikulum High Scope. Kelebihannya, membantu guru dalam memberi sumbangan terhadap perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, dapat membentuk kanak-kanak dengan suasana pembelajaran yang aktif untuk membantu merangsang perkembangan otak kanak-kanak. Ketiga pula, guru juga perlu memberi contoh efektif dalam pengawasan yang sistematik berserta pemerhatian untuk menilai perkembangan kanak-kanak. Kelemahan kurikulum High Scope pula, hanya bergantung kepada pelibatan kanak-kanak secara aktif dengan menggunakan bahan-bahan dan pembimbing guru yang membantu kanak-kanak membuat refleksi terhadap pengalaman mereka. Yang kedua, pembelajaran kurikulum High Scope memerlukan penggunaan bahan modal yang mahal. Yang ketiga pula, penilaian COR boleh memakan masa dan terlalu banyak masa yang dihabiskan untuk menilai aktiviti kanak-kanak. Perbezaan kurikulum High Scope dan kurikulum yang lain. Kurikulum Montessori, yang pertama, fokus kepada kemahiran deria dan motor. Kedua pula, kaedah pembelajaran secara hands-on dan deria. Kurikulum ini berpusatkan kanak-kanak. Persekitaran terancang, prepared environment. Yang terakhir, ibu bapa digalakkan terlibat bagi memastikan ada kesinambungan pembelajaran di rumah. Yang kedua, kurikulum Reggio Emilia. Fokus dalam memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, menggunakan pendekatan projek berasaskan inisiatif kanak-kanak. Ketiga, menekankan persekitaran semula jadi yang mana pendidik adalah pasangan kepada kanak-kanak. Yang keempat pula, menekankan pelibatan aktif ibu bapa. Ketiga pula, kurikulum High Scope daripada Amerika Syarikat. Yang pertama, fokus kepada membina keyakinan diri dan self-esteem kanak-kanak menggunakan konsep pembelajaran aktif yang berpusatkan kanak-kanak. Yang ketiga, meneroka persekitaran semula jadi. Yang keempat pula, ibu bapa memainkan peranan penting dalam membangunkan kurikulum dan pengajaran. Yang keempat pula, kurikulum Early Years Foundation Stage EYFS, ini daripada UK, United Kingdom. Fokus kepada anak sebagai individu unik, hubungan positif, persekitaran mengupayakan pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Menggunakan kaedah belajar melalui bermain. Persekitaran mengupayakan kanak-kanak. Enabling environment. Seterusnya, kurikulum Te Whāriki daripada New Zealand. Kurikulum ini fokus kepada perkembangan individu melalui pengupayaan untuk melahirkan kanak-kanak yang yakin dan berdikari. Kemudian menekankan penggunaan teknologi dan jalinan keluarga ataupun komuniti untuk membantu kanak-kanak belajar. Fokus pembelajaran ialah membina learning stories. Yang ketiga pula, persekitaran yang mengupayakan dan mengutamakan teknologi. Yang keempat pula, menekankan hubungan ibu bapa dan komuniti untuk membantu pembelajaran kanak-kanak. Seterusnya, kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak Sweden. Fokus kepada kepentingan bermain untuk pembangunan dan pembelajaran kanak-kanak. Menggunakan konsep pembelajaran
kanak-kanak tidak ditekankan untuk belajar dan melibatkan aktiviti informal, persekitaran yang terancang dan tadika seperti rumah, iaitu home life. Ibu bapa digalakkan terlibat sama dalam proses pembelajaran anak. National Early Learning Development Framework Australia fokus kepada kerangka kerja ataupun framework untuk pendidikan dan anak asuhan. Yang kedua, semua anak mengalami pembelajaran yang menarik dan membina kejayaan seumur hidup. Untuk kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak daripada Jepun, ia menggunakan dua kurikulum iaitu Guidelines for Nursery Care at Day Nurseries dan National Curriculum Standard for Kindergartens. Yang pertama, Guidelines for Nursery Care at Day Nurseries, garis panduan untuk memperkukuhkan fungsi pendidikan mengikut persekitaran penjagaan kanak-kanak dan menyediakan sokongan penjagaan anak untuk ibu bapa dan penjaga di dalam komuniti mereka. Yang kedua, National Curriculum Standard for Kindergartens. Ia dibahagikan kepada 5 bidang iaitu kesihatan, hubungan antara manusia, persekitaran, bahasa dan ekspresi. Pembahagian tugas. Yang pertama, membuat pengenalan, Way-Taking Team, membuat objektif, Emily binti Alias, membuat kelebihan kurikulum, Nur Farah Syafina binti Nasuha, membuat kelemahan kurikulum, Ain Nur Hidayah binti Wat Eling, membuat perbandingan antara kurikulum, Emily binti Alias, membuat slides PowerPoint, Nur Syafiqah Fitri binti Rais, membuat pembentangan video slides, Emily binti Alias. Ini adalah antara gambar yang berkaitan dengan High Scope Curriculum. Ini adalah logonya. Ini adalah contoh aktiviti dalam kumpulan yang besar. Ini pula contoh bilik daraja mereka. Ini pula contoh aktiviti kecil mereka. Ini adalah gambar bekalan seni untuk kanak-kanak gunakan. Yang ini pula adalah contoh sekolah high scope di Medan, Indonesia. Yang ini pula gambar planning board iaitu aktiviti plan do review yang ada pada high scope curriculum. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.